Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Semasa zaman kegemilangan, pasukan-pasukan tentera yang akan saya kongsikan ini, nama mereka sangat digeruni oleh semua orang. Dengar sahaja nama pasukan tentera ni, mesti semua akan rasa takut. Kenapa? Sebab kemahiran, teknik dan strategi yang membolehkan mereka membina ataupun meruntuhkan sesebuah empayar. Ada pasukan tentera yang sangat kejam, mereka tidak berhati perut dan zalim terhadap musuh mereka dan matlamat mereka hanyalah untuk memenangi perang. Ada juga pasukan tentera yang sangat hebat disebabkan mereka memperjuangkan fahaman yang mereka percaya. Contohnya fahaman agama seperti tentera Rasulullah dan juga tentera Crusaders. Itu adalah antara tentera-tentera yang digeruni pada zaman silam dahulu. Dan itulah topik menarik kita pada hari ini. Hari ini kita akan melihat 5 tentera zaman silam yang paling digeruni. 5. Tentera elit Janissaries, Empayar Ottoman 1380 sehingga 1826. Tentera elit Janissaries telah ditubuhkan sejak tahun 1380 lagi. Janissaries adalah pasukan tentera Empayar Ottoman yang dilatih sejak dari kecil lagi untuk menjadi tentera elit yang mengetuai barisan hadapan tentera Ottoman dan juga sebagai pengawal peribadi kepada Sultan. Tugas mereka hanya satu, iaitu untuk menangkis sebarang ancaman kepada kuasa Sultan dari dalam empayar ataupun di luar. Untuk melatih bala tentera Janissaries, Empayar Ottoman akan menggunakan sistem dikenali sebagai Dev Sermi, di mana mereka akan menghantar pegawai tentera ke kawasan masyarakat Kristian di sekitar timur dan selatan Eropah, dan mereka akan membeli kanak-kanak dan remaja sekitar 8 sehingga 18 tahun yang beragama Kristian. Kanak-kanak ini kemudian akan memeluk Islam sebelum dilatih menjadi tentera elit Janissaries. Sehingga abad ke-19, jumlah tentera ini mencecah sehingga 100,000 orang. Mereka tidak dibenarkan untuk berkahwin dan berumah tangga, tetapi mereka dibayar gaji yang cukup tinggi sebagai pampasan mereka mempertahankan Empayar Ottoman. Reputasi tentera elit ini sangat menggerunkan. Mereka akan membunuh tanpa belas kasihan. Bukan sahaja digeruni oleh rakyat Empayar Ottoman sendiri, tetapi reputasi mereka juga digeruni oleh tentera empayar lain. Tapi dari hari ke hari, tentera pasukan Janissaries menjadi semakin berkuasa, malah lebih berkuasa dari Sultan. Mereka mula meminta hak keistimewaan dan mahukan kawasan jajahan sendiri sehingga tahap mereka memberontak semasa pemerintahan Sultan Mahmud II. Ironi, bila mereka yang sepatutnya mempertahankan Sultan, tapi era itu mereka bertindak dengan mengancam kedudukan Sultan. Sehinggalah pada tahun 1826, Sultan Mahmud II berjaya merancang plot yang bertujuan untuk menghancurkan pertubuhan tentera elit Janissaries, secara langsung menghentikan pemberontakan mereka. Ini semua ada dicatatkan di dalam insiden yang dikenali sebagai peristiwa bermakna Ottoman. Akhirnya, Janissaries dibubarkan dan digantikan dengan sistem ketenteraan dan pasukan yang lebih moden. 4. Tentera Roman, Empayar Roman 500 sebelum Masihi sehingga 476 Masihi. Kisah kejayaan pembentukan Empayar Roman berbalik kepada sejarah dan sistem angkatan tentera Roman Legion itu sendiri. Disebabkan pengalaman mereka bertempur ratusan tahun dan juga kemahiran di dalam memahami dan mengatur strategi perang, mereka dikenali sebagai salah satu angkatan tentera terkuat di dunia pada abad itu. Pembentukan angkatan tentera Roman bermula seawal tahun 500 sebelum Masihi. Ia terbahagi kepada 5 kelas ketenteraan. Ketenteraan Roman terbuka kepada semua rakyat Empayar Roman pada ketika itu dan akan dibahagikan mengikut darjat mereka. Darjat tertinggi biasanya dilengkapi dengan kesemua alatan peperangan, termasuklah kuda. Kelas yang lebih rendah pula akan mendapat alatan peperangan yang lebih sedikit. Ada yang tidak diarah untuk turun ke medan perang. Latihan yang mereka jalani termasuklah berkawat sejauh 40 km dengan alat-alat perisai seberat 45 kg sehari. Tidak seperti kebanyakan angkatan tentera lain yang hanya menerima latihan dalam jangka masa yang pendek. Tentera Roman berlatih seumur hidup mereka. Selain daripada berperang, tentera Roman juga menjalankan tanggungjawab yang lain seperti membina jalan, membina tembok dan berkhidmat sebagai polis.
Disiplin yang diamalkan di dalam kalangan tentera Roman begitu ketat sehinggakan sesiapa yang ingkar akan terus dihukum mati. Tentera Roman juga mempunyai strategi peperangan yang melibatkan kemahiran dalam kejuruteraan, di mana ini memberikan mereka kelebihan dengan pembinaan dan lokasi kubu yang strategik. Selain daripada memakai perisai berat dan alatan perang yang lengkap, pengekalan disiplin seumur hidup tentera Roman membolehkan mereka terus maju secara sistematik dan fleksibel dengan strategi peperangan dalam jangka masa yang lama. Tapi, seperti juga runtuhnya Empayar Roman pada tahun 476, tentera Roman juga terkubur bersama. 3. Tentera Zulkarnain ataupun lebih dikenali sebagai Iskandar Zulkarnain, seorang pemerintah yang diriwayatkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Banyak perdebatan untuk menjelaskan siapa Iskandar Zulkarnain sebenarnya. Fahaman barat percaya dia adalah Alexander the Great. Namun begitu, ramai juga yang percaya Iskandar Zulkarnain bukanlah Alexander the Great. Apa yang pasti, diriwayatkan di dalam Al-Quran, dia adalah pemerintah yang agung, adil dan paling berpengaruh pada abad itu. Apa tidaknya, baginda menguasai empayar sebesar dari benua Eropah di barat sehingga ke India di timur. Bala tenteranya sangat hebat. Mereka menundukkan bala tentera dari tanah besar China secara langsung menakluki bahagian timur wilayah Shaanxi. Baginda kemudian mengembangkan penaklukannya sehingga merentas ke sekitar kawasan yang hari ini kita kenal sebagai Korea dan Jepun, kemudian di sekitar kawasan negara India dan Pakistan, menundukkan empayar-empayar yang lain. Seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran yang menceritakan, Iskandar Zulkarnain ada mengarahkan tenteranya untuk membina tembok yang diperbuat dari campuran tembaga dan besi. Ini untuk menghalang kaum Ya'juj dan Ma'juj daripada menimbulkan kacau bilau di sekitar kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, sejurus selepas kematian Iskandar Zulkarnain, angkatan tentera yang dahulunya perkasa ini akhirnya dibubarkan, dan begitu juga dengan empayar-empayar yang pernah dijajahnya juga ditakluki oleh empayar-empayar yang lain. 2. Tentera Crusaders. Tentera ini dibiayai oleh gereja Latin sekitar Eropah untuk berjuang demi agama Kristian. Tentera Crusaders adalah pasukan yang terlibat di dalam perang salib. Beberapa siri pertempuran di antara orang-orang Kristian dan orang-orang Islam untuk menakluki kawasan tanah wilayah di Jerusalem dan sekitarnya. Perang salib ini berakhir setelah 9 siri perang yang berlangsung sejak kurun ke-11 hingga ke-13 Masihi. Dan ini adalah perang yang dilabel antara perang terhebat di dalam sejarah dunia. Berbalik kepada tentera Crusaders, rata-rata mereka adalah berbangsa Arab, Armenian dan berdarah campur Syrian. Sepanjang perang salib ini, sebenarnya ada di antara tentera Crusaders juga adalah wanita yang berpakaian lelaki terlibat sama di dalam medan perang. Apa yang membuatkan tentera Crusaders ini digeruni di medan perang? Mereka menggunakan teknik yang berkesan. Contohnya, pasukan tentera akan membentuk bulatan dengan perisai mereka menghadap bahagian luar dan sedia untuk menerima impak atau serangan. Tujuannya adalah untuk melindungi tentera mahupun kuda mereka pada ketika itu daripada tercedera. Kesatria-kesatria tentera Crusaders lengkap dengan tombak yang keras dan berperisai tebal, di mana mereka mampu menumpaskan musuh hanya dengan beberapa kali serangan. Namun selain daripada kekuatan fizikal dan persiapan mental juga antara penyumbang kepada kekuatan tentera Crusaders yang sudah biasa dengan disiplin yang ketat. Perang salib ini akhirnya berakhir pada tahun 1303 di Perang Salib yang ke-9, di mana angkatan tentera Muslim mengepung kota Acre, iaitu kota terakhir tentera Crusaders sebelum mereka dikalahkan sepenuhnya. 1. Tentera Perang Uhud Nabi Muhammad SAW. Di sekitar tahun 625 Masihi, tercetusnya satu perang dikenali sebagai Perang Uhud sebab medan perang terletak di Bukit Uhud. Ini adalah peperangan di antara tentera Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW menentang tentera kafir Quraisy, di mana ia berpunca dari kaum Quraisy yang ingin membalas dendam setelah kekalahan mereka di dalam Perang Badar yang terjadi 9 bulan sebelum itu. Apa yang menarik, angkatan tentera Islam tadi hanya berjumlah 700 orang, padahal tentera Quraisy pula berjumlah lebih dari 3,000 orang dan ia diketuai oleh Abu Sufyan Shakir bin Harb.
Dengan kebijaksanaan Rasulullah dan para jeneral perang, mereka berjaya merancang strategi dengan memecahkan pasukan kepada bala tentera dan pasukan pemanah yang akan memanah dari Bukit Uhud. Strategi ini berhasil apabila tentera Nabi Muhammad SAW memanah tentera Quraisy yang menunggang kuda, mengorbankan kebanyakan dari mereka. Pada awalnya, jumlah tentera Islam yang terkorban tidaklah sebanyak mana, tapi sejurus selepas panahan pertama dilepaskan dan mereka berjaya mengusir tentera Quraisy dari medan perang buat seketika. Sesetengah pasukan pemanah tadi yang menyangka mereka telah menang segera turun dari bukit dan merampas alatan perang yang ditinggalkan. Ketika ini, tentera Islam diserang hendap dari belakang bukit menyebabkan ramai yang terkorban. Namun begitu, tentera Islam tadi berjaya membalas serangan tersebut membawa kepada kemenangan tentera Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik kita pada hari ini. Memang banyak lagi sebenarnya tentera-tentera zaman silam yang tidak disenaraikan di dalam video saya ni, macam tentera Mongol dan juga tentera-tentera yang lain. Kalau anda suka dengan perkongsian sejarah dan bermanfaat macam ni, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan kalau anda mahu saya rungkaikan lagi pasukan-pasukan tentera zaman silam yang hebat, apa-apa pun, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Pastikan anda like, share dan subscribe. Pastikan anda tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video, ataupun tekan butang follow di Facebook. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.